يلا بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي فنوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم والدلالة على الهدى ابتغاء مرضاته وثوابه وقربه سبحانه وتعالى. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnianya kita diketemukan sekali lagi selepas mana kita bercuti hampir 2 minggu kerana saya pergi menunaikan umrah. Jadi cuti itu bukan sebab para pendengar ataupun peserta yang lemah semangat ataupun malas, tidak tapi disebabkan saya pergi menunaikan umrah buat kali pertamanya. Jadi umrah yang pertama yang saya kerjakan ialah untuk menggugurkan kefarduan fardu ain ke atas diri saya. Adapun kali kedua, kali ketiga saya dapat pahala sunat insya-Allah taala. Jadi saya minta semua doakan supaya umrah yang kami kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu bukan umrah yang terakhir lah. Insya-Allah selepas ni tahun demi tahun saya pergi menunaikan umrah dan juga menziarahi baginda Nabi alaihi salatu wasallam di bumi Al-Madinah Al-Munawwarah. Jadi kita masuk pada malam ini perbincangan masih dalam bab puasa, iaitu pada perbahasan tentang sunat-sunat puasa. Admin ada nak upkan PDF tu tak? Yang saya share tadi. Kalau ada. Kalau tak ada, saya start je terus ni. Macam mana? Ada nak kongsi PDF? Ataupun masing-masing tengok di handset lah. Kalau tak ada tu. Tu share screen. Okey, bismillah. Jadi kita masuk pada sunat-sunat puasa dah. Bawah lagi. Akhir sekali, perbahasan akhir sekali. Ni saya tak edit lagi ni. Ada kesalahan apa semua tu saya tak betulkan lagi. Nantilah insya-Allah, tak ada masa. Okey. Ayuh. Bismillah. Jadi Syekh qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi fid darain amin. Qala wa yundabu as-suhur wa in qalla walau bima'in, dan disunatkan bersahur. Dibaca as-suhur. Dia ada beza dalam bahasa Arab ni. As-suhur dengan as-sahur. Kita bahasa Melayu panggil sahur tu lah. Tak. Tapi bahasa Arab ada beza bila mana kita mendhammahkan sin, as-suhur. Maknanya perbuatan makan. Kalau as-sahur, sin tu bagi atas, makanan. Sahur tu kamu makan apa? Burger. Burger tu kita panggil sahurun. Tak. Ataupun tertarik, kita panggil sahurun. Ataupun cakwetiau, tu sahur. Perbuatan kita panggil suhur. Jadi yang disunatkan kat sini ialah as-suhur. Dan disunatkan perbuatan makan sahur. Hukum hakam dia bertakluk dengan perbuatan mukallaf. Bukan dengan zat, bukan dengan benda. Sebab tu babi tak haram. Yang haram tu makan babi. Babi seekor-seekor lagu tu dia bergerak, berjoget sama dia, tak haram. Haram tu kalau kamu pergi ambil, pergi kerat buat panggang, tu haram makan. Arak tak haram. Yang haram minum arak. Boleh? Jadi kat sini disunatkan apa? Adakah makanan tu disunatkan? Tak ada kaitan. Yang disunatkanlah perbuatan memakan sahur. Faham tu? Nah. Wa in qalla. Sunat makan sahur, dan asal kepada sunnah tu dah tercapai walaupun kita makan sahur tu sedikit. Seteguk air. Tak sesuap nasi. Sebab tu saya sebut walau bima'in, walaupun dengan seteguk air dapat pahala sunat.
tak makan nasi, tak makan tak makan lah maknanya, minum saja dah dapat pahala sunat. Okey, bila masuk waktu sahur? Waktu sahur masuk ialah selepas separuh malam yang pertama. Jadi contohlah malam ni maghrib tadi pukul 7. Tak, subuh pukul 6. Mudah-mudahnya malam ni ada 10 jam. Contohlah. Jadi masuk 5 jam yang kedua tu masuknya waktu sahur. Jadi kalau orang tu lepas tarawih 20 makan more. Tak. More tu pula nasi arak. Hak buka tak ada lagi. Kenyang menyandar kawan tu sebelum tidur. Sahur ke tak tu? Tengok. Kalau waktu tu sebelum, kalau waktu tu masih separuh masa pertama, bukan sahur, tak dapat pada sahur. Tapi kalau waktu tu dah separuh masa kedua, mana more tu pukul 3 pagi. Pukul 2 pagi baru more. Mana tarawih tadi panjang baca. Tak, dapatlah pahala bersahur. Hikmah kepada bersahur ni dua. Yang pertama ialah untuk menguatkan tubuh badan supaya pagi esok tak lembek. Faham tak? Ni daripada pagi hari sampai ke buka tu duduk lepek atas katil. Kes apa? Kes tak sahur. Tak. Puasa-puasa ni Allah Ta'ala nak suruh kita rasa lapar, betul. Tapi bukanlah jadi lembek loteh. Bekerja macam biasa, cari rezeki macam biasa. Cuma mungkin dekat-dekat nak buka tu rasa lemah badan, rehat. Tu. Suruh kita rasa kesusahan orang yang susah. Tapi bukan bermakna kita nak berpuasa tu bukan tujuannya nak suruh kita lapar daripada pagi hari sampai ke petang sampai tak boleh kerja. Tak, bukan. Jadi hikmah berpuasa ialah hikmah bersahur ialah nak menguatkan badan. Yang kedua ialah nak membezakan antara kita dengan ahlul kitab. Ahlul kitab mereka tidak bersahur. Mereka berpuasa terus. Jadi kita disunatkan bersahur. Dan sunat bersahur ni walaupun bagi orang yang kenyang. Yang muktamad dari sisi Imam Ibn Hajar, walaupun kenyang dah, sunat juga bangun sahur. Faham tu? Dan sunat start sahur tu dengan buah tamar, seperti mana berbuka. Selesai. Ya Allah. Wal afdalu ta'khiru, dan yang lebih afdal ialah kita melambatkan sahur. Ma lam yakhaf as-subha. Melambatkan sahur selagi mana tidak apa? Tidak dibimbangi terbitnya subuh, masuknya subuh. Maknanya setengah jam sebelum, 40 minit sebelum start sahur. Bukan 3 minit sebelum baru nak sahur. Tu tak payahlah. Tidak aula begitu, tidak comel begitu. Malah kalau kita bimbang, nak masuk subuh ke tak? Nak masuk subuh ke belum ni? Kalau dah sampai ke peringkat tu, yang lebih aulanya kita tinggalkan sahur, tak payah sahur. Faham tak? Malah ada pandangan mengatakan haram pula sahur waktu tu. Cuma yang muktamad masih boleh bersahur, cuma aula tinggalkan. Bila aula tinggalkan sahur, kita tak bersahur? Ketika mana kita syak, dah masuk subuh kot, ke belum? Duk main lagu tu. Oleh demikian, saya sebut, fal afdalu ta'khiruhu ay ta'khirus suhur ma lam yakhaf as-subha. Yang lebih afdal kita lambatkan sahur, tapi selagi mana tidak menyebabkan kita bimbang masuk dah subuh. Maknanya setengah jam sebelum, 40 minit sebelum. Faham tu? Daripada Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, annahu min sunani al-mursalin. Lambatkan sahur ini termasuk daripada sunnah-sunnah para rasul. Adalah hadis yang disebut, la tazalu ummati bi khair ma ajalul fitra wa akharus suhur. Maknanya umat aku sentiasa dalam kebaikan selagi mana mereka menyegerakan berbuka dan melambatkan suhur. Terus, wal afdalu ta'jilul fitri idza tahaqqaqa al-ghuruba. Dan yang afdal, yang sunatnya ialah kita percepatkan berbuka. Bila sunat percepatkan berbuka? Idza tahaqqaqa al-ghurub, bila yakin matahari dah terbenam, maghrib dah masuk. Boleh? Dengan makna kalau kita syak, maghrib ke belum, duk main lagu tu, yang tu haram berbuka. Sunat segera berbuka bila yakin dah masuk waktu, barulah berbuka. Sunat berbuka, sunat segerakan berbuka. Faham tu? Okey. Wa ta'jilu semula
Mana tadi saya sebut? Wal afdalu ta'jilul fitri idza tahaqqaqal ghurub. Yang lebih afdal ialah menyegerakan berbuka bila yakin maghrib dah masuk, matahari dah terbenam, ataupun zon. Kita sangka dengan sangkaan yang kuat berdasarkan dalil, berdasarkan ijtihad. Maka ketika itu sunat juga kita segerakan berbuka. Boleh? Okey. Jadi daripada situ kita faham makruh kita lambatkan berbuka. Makruh tu bila kalau memang niat nak melambatkan. Masuk dah maghrib buat tak tahu. Pukul 10 baru makan, itu makruh. Tapi kalau dia tak berbuka sebab makanan tak ada, itu tak makruh. Faham tak? Kemudian saya sebut wa yuftiru ala tamaratin witra. Dan disunatkan berbuka tu di atas buah tamar. Fa in lam yajid fal ma'u afdal. Bila tidak ada buah tamar, maka minum air. Airlah lebih afdal, lebih molek. Sebenarnya dalam ranking atau martabat makanan yang kita nak buat berbuka tu dia begini. Pertama kita start dengan buah tamar basah. Buah tamar basah. Sini tak ada lah. Tak, kalau tak ada kita berpindah kepada tamar, buah kurma hak semua kita makan tu. Tak. Kalau tak ada juga buah tamar, kita berpindah kepada apa? Kepada Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, manisan. Kepada manisan yang tidak disentuh oleh api. Contoh macam kismis, contoh macam madu. Kalau tak ada juga, maka berpindah kepada benda-benda manis yang disentuh oleh api. Kuih lah, kuih muih yang manis-manis. Yang terakhir kalau tak ada juga, barulah air. Air tu pula kalau ada air zam-zam, dahulukan air zam-zam. Kalau tak, air biasa. Tak ada juga ustaz, maka berbuka dengan jimuk. Saya belum kahwin ustaz. Nak jimuk lagu mana? Maka nak buka dengan apa? Tak tahulah nak buka dengan apa. Dah, tak ada benda sangat dah. Sampai bini pun tak ada. Maksud nikah tak nak nikah. Boleh? Itu dia punya tertib lah. Cuma dalam kitab ni saya sebut ringkas gitu je. Disunatkan berbuka di atas buah tamar. Kalau tak ada, air. Dia punya ranking tu saya dah sebut secara terperinci. Ada sebagian ulama mendahulukan yang ni, kemudiankan yang tu. Itu khilaf yang berlaku antara ulama. Yang saya sebut tadi salah satu yang muktamad lah insyaAllah. Wa yaqulu Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu. Dan dia berkata, bila berkata ni, Imam Ibn Hajar dalam kitab Ithafu Ahli Siyam, Ahlul Islam bi khususiyatis siyam, begitu juga dalam kitab Mughnil Muhtaj, pengarang kitab, dua kitab tersebut mengatakan baca doa ni ialah selepas makan, selepas berbuka, bukan sebelum. Yang kita amalkan ini, kita baca doa dulu. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azaban nar. Allahumma laqasumna wa bika amanna. Tak. Yang tepatnya begini. Sebelum buka tu, tak, kita baca doa makan. Allahumma barik lana fima razaqtana. Bismillah ala barakatillah. Kita pun makan kurma sebutir. Lepas makan kurma tu baru baca Allahumma laqasumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Tu paling molek lah. Namun kalau kita buat sebaliknya, insya-Allah dapat juga pahala sebagaimana disebut dalam Busyral Karim. Boleh baca doa ni sebelum daripada berbuka. Tapi yang molek, sebelum buka baca doa makan, lepas buka ringkas. Bukan lepas sendawa baca doa Allahumma lakasumtu tak. Lepas makan sebiji kurma baca Allahumma lakasumtu wa ala rizqika aftartu sehingga akhirnya. Terus. Wa yundabu kasratul jud, dan disunatkan banyak bersedekah. Kasrah ni banyak, jud ni pemurah lah. Jadi maknanya dipersunatkan, disunatkan kita perbanyakkan sedekah. Malah walaupun dengan semua harta kita, kalau kita ni jenis Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Faham tak? Simpan tu benda untuk makan gitu je. Baki harta dalam bank tu 400,000, 500,000 bagi orang Melaka. Sunat. Bila tu? Bila kita ni iman kita sekukuh, segagah Al-Imam Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Tapi kalau sedekah lebih 10 riyal rasa sebanyak esok nak makan benda. Yang tu tengok keadaan lah. Tak perbanyakkan.
daripada hari-hari biasa, tapi jangan bagi semua. Sebab jadi makruh pula kalau kita jenis orang biasa. Faham tak? Ya Allah. Jadi dalam sebuah hadis disebut Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata annahu, dalam sebuah hadis disebutkan ajwadun nasi bil khair wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Nabi lah orang yang paling laju buat kebaikan, dan paling laju buat kebaikan dengan bersedekah ni ialah pada Ramadan, ketika mana Sayyidina Jibril datang berjumpa dengan Nabi untuk baca Al-Quranul Karim. Okey. Kenapa dikhususkan perbanyakkan sedekah tu pada hari Ramadan? Hari-hari lain pun disunatkan sedekah, tapi hari Ramadan ni, bulan Ramadan ni, tuntutan tu lagi kuat. Disebabkan banyak perkara. Pertama, disebabkan orang fakir miskin bila puasa ni jadi tak berapa nak gerak kerja lah. Jadi mungkin hasil pendapatan mereka tak sebanyak hari-hari lain. Dan juga untuk berikan orang-orang fakir miskin ni kerehatan. Tak perlu bekerja terlalu penat, terlalu letih. Sebab apa? Ada dah orang tolong sedekah. Jadi baki waktu tu kamu boleh beribadat, tarawih dan sebagainya seperti mana orang lain. Di samping pahala yang berganda-ganda pada bulan Ramadan yang kita nak cari. Itu beberapa kita sebut sebagai kelebihan ataupun kenapa kita dituntut dengan tuntutan yang sangat kuat bersedekah pada bulan Ramadan. Terus, wa yundabu kasratul judi wa silatul rahim. Sunat juga kita kuatkan lagi silaturahim yang dah sedia ada, ziarah, menziarahi, tak buka rumah ayah mertua mari buka puasa rumah menantu, masak sekali dan sebagainya. Rumah ayah sendiri, rumah ibu ayah, ayah datang rumah anak, wah hakazalah. Wa kasratu tilawatil Quran, dan perbanyakkan membaca Al-Quranul Karim. Tapi janganlah baca banyak sampai bunyi pun tak butir baca. Banyak baca dalam keadaan bacaan tu fasih. Dan juga sebaiknya difahami bacaan-bacaan yang kita baca. Okey, baca Quran ni, tengok mushaf ataupun baca tanpa tengok mushaf yang lebih syamil? Hak mana tu? Yang lebih molek. Yang lebih molek ialah baca dengan melihat mushaf, walaupun dia al-hafiz, walaupun dia hafal Quran. Cumanya kalau dia tak tengok Quran tu menyebabkan dia dapat faedah lain, yang faedah tu dia tak dapat dengan melihat Quran, maka disunatkan tidak melihat Quran. Contoh, kalau dia tak tengok Quran, khusyuk tu lebih kuat, lebih banyak. Lepas tu dia boleh menguatkan ingatan dia. Maka ketika itu baca tidak melihat Quran adalah lebih baik. Tapi kalau sama je, memang dia tu memang dah masyi sungguh dah Quran ni, maknanya 30 juzuk tu macam Fatihah, dia tengok tak tengok supaya memang jenis sebelum tu dia dah khatam kat 100 kali dah. Dalam keadaan hafazan. Maka bagi dia sunat baca tu lah keadaan melihat Quran. Sebab di samping dia baca Quran, dia tengok Quran tu juga ibadah. Faham tak? Tu. Dan disunatkan bila baca Quran menghadap kiblat dalam keadaan suci, dan baca kuat lah. Selagi mana tidak timbul riak. Kalau tidak, kita baca perlahan. Selagi mana juga tidak menimbulkan rasa tak senang pada orang lain. Kalau tidak, kita baca perlahan. Jangan satu rumah bergegar kis dia baca Quran, orang lain pun tak boleh nak tidur, tak boleh nak rehat. Tak. Sedangkan orang lain tu dia ada waktu lain dia nak membaca, waktu malam rehat. Jadi kita tak boleh kias diri orang lain dengan kita. Wal i'tikaf, perbanyakkan juga i'tikaf, terutama pada 10 malam terakhir. Sebab tu Syekh sebut siyama al-ashr al-awakhir, lebih-lebih lagi pada 10 malam terakhir bulan Ramadan. Sebab apa? Sebab bulan Lailatul Qadar tu kuatnya ada pada 10 malam terakhir. Bila Lailatul Qadar, itu ada 40 pandangan ulama. Sebab apa? Banyak sangat pandangan, sebab ulama masing-masing kaji dalil-dalil yang ada untuk mendapatkan malam tu. Sebab malam tu sangat istimewa. Cumanya Al-Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu lebih cenderung mengatakan malam tu malam 21 atau 23. Walaupun jumhur mengatakan malam 27. Ala kulli hal, kita hidupkan semua malam tu dengan sebaik-baik amalan lah. Sekurang-kurangnya ialah sembahyang isyak berjemaah.
Walaupun tarawih tak buat. Isyak jemaah. Jaga molek. Ha? Kalau lagi comel, tambah dengan subuh. Berjemaah di masjid. Faham tu? Nah. Bab Lailatul Qadar ni boleh baca, boleh cek sendirilah. Kan jadi panjang pula. Kemudian saya sebut wa an yufattira. Wa an yufattira as-sawam. Sawam ke suwam Dia bagi. Ceritakan saya suam, Ustaz. Suwam atau sawam. Wa an yufattira as-suwam. Dan disunatkan seseorang itu memberi makan kepada orang yang berpuasa. Walau bima'in, walaupun dengan air. Makna kat sini bukan kita bagi makan nasi ayam untuk ditambah kali kedua, kali ketiga makan tak. Maksud sini first dia makan waktu buka tu, makanan kita tu maksud dia. Dia berbuka tu dengan makanan kita. Air ke, kismis ke, buah tamar ke, biar dia berbuka dengan makanan kita. Supaya setiap amalan yang dia buat pada hari tu dapat ke kita. Tu ada dalam hadis Nabi, man fattara sha'iman falahu mislu ajri. Barang siapa yang memberi berbuka orang yang berpuasa, dia dapat pahala sebiji macam orang yang dia bagi makan tadi tu. Tak. Nah. Seperti mana berperang lah. Siapa-siapa yang menyediakan keperluan perang kepada seseorang, dia tak pergi perang. Dia duduk rumah, sakit, tapi dia sediakan, dia jaga ahli keluarga orang yang pergi perang. Lepas tu orang berperang tu keperluan kuda apa semua dia sediakan. Seolah-olah dia pergi perang juga dapat pahala tu. Nah. Kemudian wa taqdimu ghuslil janabah al fajri, disunatkan mendahulukan janabah, mandi janabah sebelum subuh. Jadi kalau seseorang tu berjunub pada waktu malam disebabkan keluar air mani ataupun bersama dengan isteri ataupun bersama dengan hamba, tak, maka moleknya mandi sebelum daripada subuh. Mandi sebelum daripada subuh. Ataupun orang tu haid, suci malam tu, nifas suci malam tu, maka sunat bagi dia mandi sebelum subuh. Supaya apa? Supaya ibadah dapat dilaksanakan dalam keadaan dia sedang suci. Daripada junub. Faham tu? Jadi dengan alasan tu juga kita sebut, bila mana seseorang tu berjunub pada siang Ramadan, pukul 12 tengah hari tidur dalam masjid, mimpi basuh. Dalam masjid tu, maka sunat dia mandi segera. Supaya apa? Supaya baki hari dia tu di puasakan dalam keadaan dia sedang suci lah. Tu. Kalau dia lambatkan, maka tempoh dia, contohlah dia keluar air mandi pukul 12 tak. Kalau dia mandi pukul 2, mana 12 sampai pukul 2 tu junub. Memang tak batal puasa sebab keluar air mandi dengan cara mimpi. Cumanya dalam keadaan 2 jam tu junub. Lagi comel 2 jam tu dia berpuasa dan kadang tidak junub. Itu maksudnya. Boleh? Liyu'addil ibadata ala taharah. Saya baca kitab ni rujukannya ialah Fathul Wahab Al-Malik. Tukar-tukar lah. Dia punya rujukan tu. Okey. Alasan lain kenapa sunat mandi junub sebelum subuh ialah supaya tidak masuk air mandian tu ke dalam rongga, ke dalam batin kita ketika mana siang bulan Ramadan. Faham tu? Ya Allah. Kemudian kita berpindah pula, saya sebut apa? Watarkul ghibah, disunatkan meninggal mengumpat. Anda kena faham boleh. Meninggalkan mengumpat, menipu, berkata buruk, syahwat-syahwat yang diharamkan, semua tu wajib. Fi dhatiha, pada zat dia tu. Cuma disunatkan pada bulan Ramadan. Jadi watarkul ghibah, meninggalkan mengumpat. Wajib pada zat meninggalkan, pada zat mengumpat tu wajib ditinggalkan. Tapi bila masuk Ramadan, kita sebut selain daripada wajib meninggalkan mengumpat, dia jadi sunat pada sudut Ramadan kita tinggalkan perkara tersebut. Faham tu? Oleh demikian, kalau seseorang tu mengumpat juga, maka dia dapat dosa disebabkan benda tu haram. Zat dia tu haram, mengumpat. Tapi dalam masa yang sama, puasa dia batal tak? Tak batal. Sebab apa? Mengumpat tu dalam Ramadan, ataupun meninggalkan mengumpat dalam Ramadan tu kita sebut sunat.
Tu dua sudut pandang tu. Mengumpat pada zat dia tu haram. Jadi kalau mengumpat juga dalam Ramadan berdosa. Tapi dalam masa yang sama, mengumpat tu disebut oleh ulama, meninggalkan mengumpat pada bulan Ramadan ialah sunat. Oleh demikian, bila mengumpat juga pada siang bulan Ramadan, dia berdosa, tapi pahala puasa tak dapat, tapi puasa tu masih sah. Puasa tu masih sah. Sebab apa masih sah? Sebab kita pandang pada haithiyat, pada sudut dia tu disunatkan sahaja pada bulan Ramadan. Jadi kalau orang tu tinggal sungguh mengumpat ni, dia dapat dua lah pahala. Pertama, pahala meninggalkan zat mengumpat yang kita sebut haram tu. Yang kedua, sebab dia melaksanakan sunat-sunat Ramadan, iaitu meninggalkan mengumpat. Dua pahala. Dua sudut tu. Okey. Jadi watarkul ghibah, meninggalkan mengumpat. Ada apa soalan? Makna mengumpat. Mengumpat ni kita sebut satu perkara yang orang tak suka walaupun benda tu benar. Tu. Boleh? Tegur personal lah, tak tegur dalam grup tu. Kalau nak tegur pun. Tu cara dia. Kalau dia tak dengar juga, tak apalah. Tegur lain. Kalau mengumpat lain. Ini semua jelas lah ni. Kita tegur, kita pergi, ada cakap elok tegur. Mengumpat ni kita mengumpat dengan orang lain. Dia tak ada depan kita. Malah ulama sebut, sekalipun mengumpat tu diharuskan pada waktu-waktu yang lain. Contoh, mengumpat yang harus, mengumpat ni ada banyak hukum. Pertama haram, yang kedua harus. Harus ni, contoh kita mengumpat untuk perbaiki dua hubungan yang telah terpisah. Ataupun mengumpat untuk mendapatkan hak tertentu. Yang apa nama? Hak tu sebab kita dapat tapi kita tak dapat. Ataupun hak orang lain tak dapat, maka kita mengumpat untuk dapatkan balik hak tersebut. Kalau atas tujuan-tujuan begitu, tak, maka hukumnya harus. Ala kulli hal, walaupun diharuskan, bila masuk Ramadan, sunat kita tinggal juga mengumpat tersebut. Berbeza kalau mengumpat yang wajib. Contoh, dengan mengumpat boleh menyelamatkan orang yang dizalimi. Faham tak? Ataupun kita menyebut aib orang yang gini, ceritanya gini, Zaid datang, bukan Zaid lah, Zainab datang jumpa kita, dia tanya, Ustaz, apa pendapat Ustaz tentang Zaid? Saya rasa nak berkahwin dengan Zaid. Jadi kita pun beritahu Zaid ni sekian. Tak, kita kita panggil kinayah, cakap berlapik. Dia tak faham. Kita pun cakap secara jelas benda yang tak baik yang ada pada Zaid ni, nak kaki pukul apa semua, supaya apa? Supaya Zainab ni tak berkahwin dengan si Zaid, yang akhirnya menyebabkan mudarat pada diri si Zainab. Jadi ketika itu wajib mengumpat tu. Sebab terhenti pada mengumpat tu maslahat seorang wanita. Kalau hukum mengumpat tu wajib, maka bulan Ramadan pun wajib kita laksanakan. Tak boleh tinggal lah. Selesai. Terus. Wa tarkul ghibah wal kadhib, dan disunatkan meninggalkan mengumpat dan juga al-kadhib, menipu. Menipu ni kita cakap satu perkara yang tidak tepat. Boleh? Kalau mengumpat tadi benda betul, tapi orang yang dengar tu tak suka. Wal fuhshi, juga meninggalkan benda-benda yang jelek. Terutama benda-benda yang berkait dengan mafatinun nisa, seksual lah. Tinggalkan bercakap pada siang bulan Ramadan. Wasyahawat, tinggalkan juga perkara-perkara yang berkait dengan syahwat, walaupun ia diharuskan oleh syarak. Contoh apa? Kita bau benda-benda yang wangi, syarak tak larang, taklah haram. Tapi bulan Ramadan, siang Ramadan, tinggalkan perkara tu.
Kita dengar lagu-lagu yang sedap, yang menyebabkan hati kita rasa lapang, apa semua tu, dan tu kita tinggalkan. Kita sentuh benda-benda yang licin, tak? Benda-benda yang cantik, tengok benda-benda yang cantik. Semua tu disunatkan tinggal. Hikmahnya macam tadi lah, supaya kita dapat rasa kesusahan orang fakir miskin yang tak dapat merasa, melihat, memegang perkara-perkara yang enak tersebut. Faham tu? Wal fasdi, juga sunat kita tinggalkan apa? Bekam. Al fasdi ni, al fasdu iaitu yang jenis cocok tu, pada urat pada keluar darah. Itu sunat tinggal pada siang Ramadan. Wal hijamah, sunat tinggal bekam. Jadi ulama sebut makruh kita berbekam dan membekam orang lain pada siang bulan Ramadan. Makruh kita ambil al-fasdu dan juga memfasdukan orang lain pada siang bulan Ramadan, sebab ianya boleh melemahkan tubuh badan. Fa in syutima falyaqul inni shaim. Bila mana seseorang tu dimaki hamun, maka sunatnya dia berkata inni shaim, aku sedang berpuasa. Okey, nak kata tu kata dengan lidah ke kata dengan mulut? Kata dengan lidah ke dengan mulut? Ataupun soalan yang lebih tepatlah, kata dengan mulut ke kata dengan hati? Kata dengan hati. Sebab ini saim tu, kita dimaki, kita dimarah apa semua, kita sebut ini saim, aku berpuasa dalam hati. Tujuannya untuk diri kita, supaya kita bersabar, kita tak balas balik maki hamun tu, sehingga menyebabkan hilangnya keberkatan puasa kita. Boleh? Ataupun ada juga ulama yang kata guna lidah. Cuma guna lidah tu bukan niat nak menunjuk kita puasa, tak? Dengan niat kita nak bagi pengajaran orang depan kita, supaya dia pun berhenti daripada mengata kita, maki kita, sebab perkara tu akan menyebabkan pahala puasa dia berkurangan. Boleh? Dan Imam Nawawi kata kalau himpunkan dua-dua, fahasan, comel. Makna guna lidah pun kita sebut inni shaim, aku sedang berpuasa. Hati pun kata perkara yang sama. Guna lidah sebut aku berpuasa untuk kita zajar dia, ataupun kita bagi nasihat kat dia. Adapun hati supaya diri kita sendiri tidak menyambung pergaduhan tersebut, maki-memaki tu. Dan kata Imam Nawawi sunat sebab aku puasa tu 2 hingga 3 kali, sebab semakin banyak semakin memberi kesan dan bekas kepada orang yang mendengar dan juga kepada diri kita. Naam. Wa tahrumul qiblatu liman harrakat syahwatahu. Kita berpindah kepada perkara-perkara yang dimakruhkan. Perkara-perkara yang dimakruhkan. Saya sebut, dan diharamkan berciuman. Haram ke atas apa? Liman harrakat syahwatahu. Ke atas mereka yang dengan cium tu menggerakkan syahwat dia, menaikkan syahwat dia, menimbulkan syahwat dia. Sama ada jantan atau betina. Tak? Kalau dia ciuman menyebabkan nafsu naik, sehingga dibimbangi keluar air mani, bimbangi berlakunya pada setubuhan, maka ketika itu haram. Boleh? Lepas tu orang yang kalau cium tak rasa apa, Ustaz. Contoh, mak cik tua dengan pak cik tua, umur 150. 2-3 hari lagi nak mati dah. Faham tak? Dua orang ni cium dahi ke, cium pipi ke, ada nafsu tak? Ghalib tak ada nafsu lah. Walaupun tak ada nafsu, kita sebut yang aula bagi mereka meninggalkan juga ciuman tersebut. Faham tak? Ya Allah. Wal wisalu. Tadi perkara haram tak? Perkara haram bukan perkara makruh. Ini perkara haram. Wal wisalu, diharamkan juga puasa wisal. Apa puasa wisal? Kita puasa 2 hari, 3 hari berturut-turut, sama ada fardu atau sunat. Bi'alla yatanawala fil laili syai'a. Kira-kira dia tak makan sesuatu pun waktu malam. Tu. Jadi hari ni puasa, buka kan tak buka? Sambung pula dengan keesokan hari. Betul, sambung pula 3 hari 4 hari. Itu haram. Nabi boleh. Kita tidak boleh ikut perkara tersebut. Ini khususiat bagi Nabi SAW sahaja. Sekalipun tidak melemahkan badan. Contoh kita ni badan kuat sungguh, 2 hari puasa tak buka malam tu, tak menyebabkan lemah badan, dia sebut haram. Oleh yang demikian, kalau orang tu sebelum maghrib dia makan,
sebab terlupa. Pukul 6.30, tak maghrib lagi, dia makan dah. Okey, haba terlupa dan 2 pinggan. Batal tak puasa? Tak batal. Okey. Jadi bila masuk maghrib, perut dia kenyang ke lapar? Kenyang. Dia boleh tahan sampai ke subuh. Tak, kita sebut kalau dia tak makan start daripada waktu berbuka sebenar sampai ke subuh tu dengan niat nak sambung puasa wisal, haram. Sekalipun badan dia tidak lemah langsung, haram. Tak boleh. Okey. Kemudian kalau orang tu tak berpuasa, macam kita hari ni tak puasa kan, kita tak nak makan, tak ada selera, sehari, 2 hari, 5 hari, 10 hari, seminggu tak makan, tak ada masalah, tak haram. Yang haram tu kalau sedang berpuasa dan malam tu tak makan dengan niat untuk wisal, yang tu haram. Tapi kalau malam tu tak makan sebab tak ada makanan ataupun tak selera, itu tak ada masalah. Faham tak? Okey. Dan ulama sebut pengharaman tu gugur kalau kita makan walaupun sikit, tapi makan sesuatu perkara yang boleh menguatkan badan. Contoh nasi. Kita makan sebiji. Tak. Nasi ni sebiji dia tak boleh kuatkan badan, tapi jenis dia tu kalau kita kumpul jadi sepinggan, 2 pinggan, dia boleh menguatkan badan. Tak. Ketika itu walaupun makan sebiji dah mampu gugurkan keharaman tu, dia tak haram dah. Berbeza kalau berbuka dengan jimuk. Masuk maghrib jimuk, lepas tu sambung puasa esok. Lepas tu masuk maghrib jimuk pula. Yang tu haram, itu masih ada, masih wujud. Sebab apa? Jimuk ni bukan jenis dia menguatkan badan, malah melemahkan badan. Naam. Terus. Falau syariba ma'an walau jur'atan inda suhur fala tahrima. Saya sebut kalau seseorang itu minum air walaupun seteguk ketika bersahur, maka tidak haram. Maknanya dia ni puasa hari ni, masuk maghrib tak buka, tak makan apa, tapi dekat sahur kan dia minum air seteguk. Kita sebut itu dah mampu membatalkan pengharaman wisal tadi. Tak haram dah lah. Maknanya kita tak sebut dia berpuasa wisal dah lah. Sebab apa? Waktu sahur tu dia dah minum air. Sebab masih waktu malam kan, sahur kan waktu malam lagi. Tak haram kan. Dan memang ada hadis pun sebut perkara tu. Kalau nak juga wisal, maka waktu sahur tu makan. Jadi kawan ni berpuasa start daripada subuh, masuk maghrib pun terus tak makan, masuk isyak tak makan, 2 pagi tak makan, dekat subuh baru makan. Waktu sahur tu, itu dah mampu gugurkan pengharaman puasa wisal. Faham tu? Naam. Kemudian wa yukrahu zauqut ta'am, kita masuk perkara yang dimakruhkan. Pukul 10 dah. Wa yukrahu zauqut ta'am wa 'alakun wa siwakun ba'da al-fajr, dan dimakruhkan merasa makanan. Makruh tu kalau kita ambil rasa, buang balik, tak kehek balik. Tapi kalau rasa telan sedap ikan keli, lepas tu rasa pula terpoyak, boleh jadi terpoyak ni okey, tak kurang apa-apa, masam okey, manis dia okey, masin okey. Lepas tu rasa sampai 15 makanan telan dalam mulut, dalam perut, itu batal lah. Tak batal ni kalau ambil sikit rasa buang. Itu makruh, sekadar makruh je. Tak haram, tak berdosa. Makruh tu pula selagi mana tak ada hajat. Kalau ada hajat, ibu-ibu yang masak untuk anak-anak, nak bagi sedap tu kena rasa dah sikit, lepas tu buang balik. Tu tak ada masalah. Tukang masak di restoran ataupun orang yang jual-jual di bazar Ramadan, lepas tu sediakan makanan tu, dia rasa sikit, lepas tu dia kehek balik, itu tak makruh kerana ada hajat. Ya Allah. Wa'alkun, wa'alakun, begitu juga makruh alak. Alak ni makna kita mengunyuh luban zakar ke, luban ke, ataupun chewing gum yang dah tidak ada sebarang rasa, kunyuh. Itu makruh. Sebab dia berbanyakkan keluar air liur, lepas tu kita telan air liur tu, makruh. Tapi kalau telan betul chewing gum tu batal lah. Ataupun ambil chewing gum yang masih ada perisa mangga ke apa, telan gigit, kunyuh. Lepas tu perasa tu masuk dalam mulut, dalam badan, dalam perut, batal lah. Wasiwaku ba'da zawal, makruh juga orang yang berpuasa walaupun puasa sunat bersiwak selepas daripada zuhur. Selepas daripada zuhur makruh sampai ke maghrib. Sekalipun mulut dia tidak berubah disebabkan berpuasa. Mana mulut dia tu busuk, tapi bukan sebab puasa, tapi sebab tidur. Jadi khilaf lah kat situ. Ala kulli hal, ada pandangan mengatakan masuk zuhur makruh siwak.
Walaupun mulut kamu tak ada busuk, bukan disebabkan puasa, malah disebabkan tidur. Ada kata tak makruh bersiwak selepas zuhur untuk menghilangkan bau busuk mulut yang berpunca daripada tidur, bukan daripada puasa. Sebab apa makruh kita bersiwak gosok gigi lepas daripada zuhur? Sebab Nabi sebut la khulufu famis saim atyabu, la khulufu famis saimi yaumal qiyamati atyabu indallah min rihil misk. Sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa pada hari kiamat lebih wangi di sisi Allah daripada kasturi. Jadi bila wangi-wangi ni, tak adalah kita buang. Faham tak? Sebab tu makruh kita siwak. Selepas zuhur buang bau tu. Allah Ta'ala sebut wangi, kita pergi buang, makruh. Dia bersih syarak. Faham tak? Dan sebab apa lepas zuhur? Ulama sebut sebab kebiasaannya bau busuk mulut tu disebabkan berpuasa tu akan mula muncul lepas zuhur. Sebelum tu bau tu masih belum ada. Maka oleh yang demikian makruh tu bermula daripada zuhur, bukan sebelum zuhur. Okey, bau wangi tu ulama khilaf. Ada yang kata bau wangi tu memang di dunia, ada yang kata bau wangi tu di akhirat. Dunia ni bau busuk. Kita berpuasa kan, mulut kita busuk. Jadi ada yang kata di dunia bau wangi tu, ada yang kata bau wangi tu di akhirat sebenarnya, bukan di dunia. Yang kata di dunia tu macam mana? Hakikatnya kalau bau, contoh kita sedang berpuasa, kita cari hidung, kita pun sekali. Apa agak-agak jadi kat member tu? 3 hari lah pensainya. Apa? Bau mulut kita. Faham tak? Jadi busuk. Tapi disebut dalam hadis wangi. Ulama jawab, wangi di sisi malaikat, wangi di sisi Allah, walaupun sesama kita busuk. Ataupun wangi di hadapan para salihin, orang yang memang boleh dibuka hijab oleh Allah Ta'ala untuk tengok hakikat-hakikat sebenar. Tak? Itu maksudnya. Okey, terus. Benda soalan tu. Sikit lagi, 5 minit. Orang yang sembelit, dia susah nak membuang. Apa hukum dia memasukkan ruas jari sedikit pada dubur untuk memudahkan buang air besar? Dia kalau masuk sehingga ke peringkat batin, dia batal puasa lah. Sebab kita sebut sebelum ni, antara perkara yang membatalkan puasa ialah memasukkan sesuatu ke dalam rongga. Jadi lubang dubur tu rongga. Boleh? Cuma had start daripada mana? Had batin tu. Sebelum ni Maulana Lutfi dia pernah share di Facebook dia. Ada yang gambar. Boleh search balik tengok. Had kawasan tu. Kawasan batin, kawasan masih zahir. Saya tak pasti. Tapi kalau satu jari masuk, itu jelas batal lah. Tapi kadar ruas hujung ni, tak. Mungkin dia tak masuk bahagian batin betul lagi, mungkin tak batal lagi. Cuma had tu saya tak ingat. Kena rujuk balik. Adakah had zahir tu? Orang tak tahulah. Kena tengok balik lah. Wallahu'alam. Nanti saya tengok lah insyaAllah. Mana tadi? La kuhlin wastihmam. Tidak dimakruhkan kalau kita bercelak. Sebab Nabi pun bercelak dengan ismit ketika Nabi sedang berpuasa. Jadi tak makruh celak. Wastihmam. Wastihmam ni mandi lah. Mandi air panas. Ataupun mandi secara mutlak lah. Tidak dimakruhkan ketika mana sedang berpuasa. Cuma makruh kalau mandi tu bergendam. Mandi bergendam makruh. Tapi kalau mandi shower biasa tu tidak ada masalah. Wa yukrahu li kulli ahadin sumtu yaumin ilal lail, dan dimakruhkan bagi setiap orang diam sepanjang siang Ramadan sampai ke malam. Diam tu makruh kalau ada niat ta'abbud, niat nak beribadat dengan diam, itu makruh. Tapi kalau diam, memang dia jenis tak bercakap, ikut dia lah, itu tak makruh. Bukan maknanya bila bulan lain tak bercakap, bulan Ramadan kena bercakap, tak. Jadi diam sepanjang hari ni sampai ke malam.
Makruh tu kalau diniat itu sebagai ibadat, itu makruh. Kalau tidak, tak makruh. Kemudian saya masuk pula perbahasan tentang hukum akal yang berkait lah dengan Ramadan. Kita habiskan. Wa man lazimahu qada'u syai'in min Ramadan yundabu lahu an yaqdiyahu mutatabi'an 'alal fawr. Barang siapa yang wajib ke atasnya qada' Ramadan yang ditinggalkan secara uzur, yang ditinggalkan kerana uzur, maka sunat bagi dia bila qada' tu qada' secara berturut-turut dan segera. Boleh. Contohlah mamat ni masuk Ramadan, dia puasa, hari ke-21 sampai 30 tak boleh puasa. Sakit sangat, tak boleh puasa. Tak. Maka dia kena qada'. Okey. Qada' tu sunat segera dan sunat berturut-turut. Segera maknanya 2 Syawal start qada' dah. Berturut-turut maknanya 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Habis kan? Sebab apa sekadar sunat? Sebab dia tinggalkan itu secara keuzuran. Tak sengaja, ada uzur. Berbeza kalau orang tu tinggal Ramadan secara sengaja. Contoh seorang lagi nama apa? Kai. Jadi Kai ni dia malas puasa. 1 hingga 15 Ramadan memang tak puasa. Masuk 16 taubat, puasa sampai habis. Jadi 1 sampai 15 tu Kai tinggal kerana apa? Malas. Tak ada uzur lah. Dia wajib qada' secara segera dan berturut-turut. Mana start dengan 2 Syawal wajib qada' dah. Lepas tu kena puasa juga 3, 4, 5 sampai habis 15. Kalau dia berbeza, kalau dia ingkar perkara tersebut, dia berdosa. Maksudnya kalau dia start 3 Ramadan, dia berdosa lain sebab melambatkan. Dia puasa tu pula tangguh sekejap sehari, lepas tu buka, lepas tu sehari pula nak habis ke 15 hari tu makan 2-3 bulan. Tersebut haram kali kedua, dosa kali kedua. Boleh? Jadi kesimpulan dia, kalau tinggal Ramadan dengan sengaja, wajib qada' segera dan wajib berturut-turut. Tapi kalau tinggal Ramadan secara tidak sengaja, maka sunat qada' segera dan sunat qada' secara berturut-turut. Terus, wala yajuzu an yuakhkhira al-qada'a ila ramadana akhara bighairi udhrin, fa in akhara lazimahu ma'al qada'i an kulli yawmin muddu ta'am. Fa in akhara ramadanaini famuddan wa hakadha yatakarraru bi takarruris sinin. Dan tidak harus seseorang itu melambatkan qada' Ramadan sehingga masuk Ramadan yang akan datang tanpa sebarang uzur. Contoh perempuan Zainab tak puasa Ramadan baru ni 5 hari, kira apa? Haid. Bereslah. Kalau puasa pun haram dan tak sah. Jadi dia tak puasa. Cuma kena qada', kena qada' tu sebelum masuk Ramadan akan datang. Kalau dia sengaja tangguhkan, sedangkan dia mampu untuk qada' Syawal, Qa'dah, Zulhijjah, dia tangguh sampailah masuk Ramadan akan datang, kita sebut dia berdosa. Satu. Yang pertama dia apa? Dia berdosa. Yang kedua dia kena qada' 5 hari tu. Lepas Ramadan tahun depan tu, dia kena qada' 5 hari. Puasa Ramadan tahun lepas. 2. Yang ketiga, setiap hari yang dia qada' tu, dia kena bayar 1 cupok makanan asasi di tempat tersebut. Di negara kita beras, sehari secupok. Faham tak? Jadi 3 benda. Pertama, dia berdosa bila dilambatkan qada' sehingga masuk Ramadan akan datang. Yang kedua, dia kena qada' juga puasa tu, tak gugur, kena qada'. Habis Ramadan tu dia kena qada' 5 hari. Dan 5 hari tu kena segera, 2 Syawal tu kena start dah. Sampailah 6 Syawal, 7 Syawal. Kemudian yang ketiga dia apa? Dia wajib keluarkan sehari 1 cupok. Jadi dia kena keluarkan 5 cupok beras bagi kepada fakir miskin. Faham tu? Tu. Itu bila dia kena buat perkara-perkara tadi tu. Kalau dia sempat untuk qada'. Sekira-kira dia sihat lah. Jadi Zainab tadi tu sihat. Lepas Ramadan sihat. Sampai Ramadan akan datang tu sihat. Mana boleh ada. Boleh qada'. Jadi 5 hari tak qada'. Maka kita sebut dia berdosa.
Dia kena qada, lepas tu dia kena bayar fidyah. Tapi kalau seseorang tu ada uzur, Zainab juga, tak, orang yang sama, dalam situasi yang lain, tertinggal 10 hari Ramadan, tapi nak qada, tak ada kesempatan. Sebab apa tak ada kesempatan? Dalam setahun tu dia sakit, yang menyebabkan dia tak boleh puasa langsung. Dalam setahun. Lepas tu masuk pula Ramadan akan dah datang. Ketika itu, apa hukumnya? Dia tinggal 10 hari Ramadan sebab haid. Sepatutnya bulan Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah tu sampai Syakban akan datang. Sampai Syakban dia kena qada lah 10 hari tu. Dia tak qada. Kenapa tak qada? Adakah sebab malas? Tak. Tapi disebabkan ada keuzuran. Maka masuklah Ramadan akan datang. Kita sebut wajib kata dia qada semata-mata, tak perlu bayar fidyah. Maknanya lepas Ramadan akan datang tu, tak, dia kena qada Ramadan 10 hari yang dia tinggal sebelum tu, tahun lepas. Dia perlu bayar fidyah tak? Tak perlu bayar fidyah. Tak perlu bayar fidyah. Sebab apa tak perlu bayar fidyah? Sebab memang dalam setahun tu dia tidak ada kesempatan untuk puasa. Sebab dia sakit. Sehingga masuklah Ramadan akan datang. Boleh? Boleh? Kesimpulan dia. Barang siapa yang meninggalkan puasa Ramadan, sama ada secara tak sengaja sebab haid, ataupun secara sengaja sebab malas berpuasa, kemudian lepas Ramadan tu Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, sampailah Ramadan akan datang, dia ada kemampuan untuk qada, tapi dia tak qada, sehinggalah masuk Ramadan akan datang, maka kita sebut dia tu berlaku kat diri dia 3 perkara. Pertama, dia berdosa. Yang kedua, dia kena qada puasa tu lepas habis Ramadan berikutnya tu. Lepas tu dia kena bayar fidyah saya secukup. Okey. Kemudian golongan kedua pula, orang yang tinggalkan Ramadan, tak, sama ada dengan sengaja ataupun tak sengaja. Sama ada dengan sengaja malas puasa ataupun tak sengaja sebab haid. Ala kulli hal, dua kelompok dia kena qada lah, sengaja ataupun tak sengaja. Cuma nak qada tak boleh. Sebab apa tak boleh? Sebab bermula 2 Syawal sampai 30 Syakban dia sakit yang menyebabkan dia tak boleh puasa. Maka kita sebut bila masuk Ramadan akan datang tu, tak, contohnya dia sihat dah, haid tadi tak haid lah, dia puasa macam biasa. Lepas habis tu dia hanya perlu qada saja, tak perlu bayar fidyah. Tak perlu bayar fidyah. Selesai. Fa in akhara ramadhanaini famuddan. Kalau dia melambatkan 2 kali Ramadan, kena bayar 2 mud bagi 1 hari. Dan begitulah berulang mud bagi setiap tahun yang dilambatkan. Contoh Zaid tinggal Ramadan tahun 2001. Sehari je kita ambil 2 hari lah, 2 hari. 2 hari dia tinggal. Tak qada sampai masuk 2002. Maka kita sebut dia kena qada 2 hari dan kena bayar fidyah 2 cupak. Kita qada lagi sampailah masuk 2003. Sampailah masuk Ramadan 2003. Apa yang berlaku? Zaid kena qada puasa tadi 2 hari. Cuma bila nak bayar fidyah kena bayar 4 cupak. Sehari tu mewakili 2 cupak. Tak qada lagi bila sampailah masuk 2004. Maka kita sebut lepas habis puasa 2004 kamu kena qada 2 hari tu. Tak. Dalam masa sama kamu kena keluarkan 6 cupak beras. Sebab apa? 3 tahun dah kamu lambat. Sehari tu mewakili 3 cupak beras. Jadi 2 hari 6 cupak beras diberi kepada fakir miskin. Yang terakhir saya sebut dalam kitab kita, wa man mata wa alaihi shaumun wa tamakkana min fi'lih ut'ima anhu an kulli yaumin muddu ta'am. Barang siapa yang mati dan di atas bahunya tanggungjawabnya ada puasa yang wajib yang belum diqada, sedangkan dia mampu untuk qada, maka diberi makan bagi setiap hari yang dia tinggalkan itu, diambil daripada harta pusakanya secupak makanan diserahkan kepada fakir miskin. Kesimpulan bab ini begini, dia ada 4 gambaran. Ada 4 gambaran. Habis ni kita berhenti. Yang pertama, orang tu tinggal Ramadan dengan sengaja. Dengan sengaja. Dia ada 2 lah gambaran. Mula-mula ada 2, lepas tu pecah jadi 4. 2 dulu. Yang pertama, orang tu tinggal Ramadan dengan sengaja. Yang kedua, orang tu tinggal Ramadan dengan tidak sengaja. Ada keuzuran. Yang pertama dulu. Mamat meninggalkan Ramadan dengan sengaja. Apa tinggal Ramadan malas puasa. Tak. Okey. Kita sebut
apa yang kamu tinggal tu wajib kamu qada. Boleh? Okey. Bila nak qada? Start 2 Syawal lah qadanya. Okay, sekarang ni masuk 2 Syawal dia tak qada, 3, 4, 5 tak qada. Masuk sahaja Syawal, Zulqa'dah. Awal Zulqa'dah dia mati. Jadi dia mati dalam keadaan dia ada masa tak sebelum tu untuk qada? Ada. 2 Syawal, 3 Syawal sampailah 30 Syawal tu dia sihat mula-mula ada boleh buat qada tapi dia tak qada. Tak. Itu satu. Yang kedua, kita sebut dulu hukum dia. Orang lagu ni kita wajib keluarkan 1 mud daripada harta pusaka dia bagi pada fakir miskin. Ganti sehari yang dia tak qada tu. Dia tak sempat qada mati dulu. Boleh? Begitu juga kalau dia mati pada 2 Syawal. Semula tarik balik daripada atas, Zaid Mamat meninggalkan Ramadan dengan sengaja. Kemudian dia mati pada 1 Zulqa'dah. Dia ada sebulan waktu untuk qada, dia tak qada. Mati. Tak sempat qada. Kita sebut wajib dikeluarkan daripada harta pusaka dia 1 cukup bagi pada fakir miskin. Ataupun dipuasakan. Yang dipuasa tu kita sebut kemudian. Gambaran kedua ialah Allahumma salli sayyidina Muhammad. Zaid Mamat tinggal Ramadan tak dengan sengaja. Kemudian 2 Syawal dia mati. Dia nak qada. Tak kisah dia nak qada tak qada pun, tapi 2 Syawal dia mati. Bila 2 Syawal dia mati, dia sempat qada tak? Ada tak kesempatan waktu dia nak qada? Tak ada lah sebab mati 2 Syawal. 1 Syawal tak boleh puasa, haram. Sebab raya. Nak puasa pun 2 Syawal. Nak qada. Tak boleh qada sebab dah mati. Mati hari tu. Maka dia sebut tak kisahlah sama ada kamu sempat waktu untuk qada ataupun tak sempat. Kamu ada waktu untuk qada ataupun tak ada. Disebabkan kamu tinggalkan Ramadan dengan sengaja, bila kamu mati, maka ahli waris kena keluarkan daripada harta pusaka dia 1 cupok. Diserahkan kepada fakir miskin. 1 cupok mewakili sehari. Boleh? Ataupun pilihan lain, kalau ahli waris tak nak keluarkan 1 cupok, ahli waris tolong puasa untuk diri dia. Bab puasa tu kita akan syarah lebih panjang lebar selepas ni. Tu 2 gambaran. Yang ketiga, gambaran yang ketiga ialah, itu 1 gambaran tak ada kan? 1 gambaran ialah orang yang tinggal Ramadan secara sengaja. Sama ada sempat qada ataupun tak sempat qada, kemudian dia mati. Yang kedua pula ialah gambaran orang yang tinggal Ramadan secara uzur. Sebab apa kamu tak puasa wahai Zaid? Pasal apa tak puasa? Sakit. Tak mampu puasa hari tu, aku bukalah. Okey, Zaid pun ada 2 gambaran bawah tu. Tak, sama ada dia mempunyai waktu untuk dia qada sebelum dia mati. 2 Syawal sihat, 3 Syawal sihat, 4 Syawal sihat, boleh qada, tak qada. Sampailah masuk dalam 1 Zulqa'dah dia mati. Ataupun si Zaid ni 2 Syawal mati. Bila 2 Syawal mati tak sempat nak qada lah. Tak. Okey. Untuk part bahagian yang kedua ni, iaitu tinggalkan Ramadan secara tidak sengaja. Meninggalkan Ramadan secara tidak sengaja, kita sebut gini. Dia tinggalkan Ramadan secara tak sengaja sebab sakit dan ada waktu untuk qada. Kira-kira 2 Syawal dia sihat sampai 30 Syawal dia sihat, 1 Zulqa'dah baru dia mati. Orang lagu tu wajib dikeluarkan daripada harta dia 1 cupok beras ataupun dipuasakan untuk diri dia oleh wali dia. Sebab apa? Walaupun dia tinggal Ramadan tu tak sengaja, tapi dia ada waktu untuk qada, tak qada pasal apa? Tangguh. Akhir sekali mati. Maka jadi 1 hutang yang perlu dibayar. Sama ada dikeluarkan daripada harta dia 1 cupok sehari ataupun dipuasakan untuk diri dia. Yang terakhir, apa dia? Tinggalkan Ramadan secara tak sengaja. Dan mati sebelum sempat qada, iaitu mati pada 2 Syawal. Orang lagu tu kita sebut tak wajib apa-apa ke atas diri dia. Kesimpulannya 3 kelompok. Tak. Pertama, yang tinggal Ramadan dengan sengaja dan mempunyai waktu untuk qada. Yang kedua, meninggalkan Ramadan dengan sengaja dan tidak mempunyai waktu untuk qada. Yang ketiga, meninggalkan Ramadan secara tak sengaja dan mempunyai waktu untuk qada. 3 kelompok ni wajib dikeluarkan harta dia sehari secupok, ganti kepada puasa yang belum sempat dia qada ataupun dipuasakan untuk dia. Okey, untuk dipuasakan untuk diri dia tu kita syarah sikit.
Yang boleh puasa untuk diri dia lah wali dia. Wali kat sini lah kaum kerabat dia, mutlaqan. Kaum kerabat dia secara mutlak. Yang ada hubung kait dengan dia, sepupu dia, siapa-siapa saja yang ada hubung kait dengan dia boleh puasa untuk diri dia walaupun tanpa izin dia. Orang lain juga boleh berpuasa untuk diri dia tapi dengan izin wali dia. Saya nak puasa untuk guru saya minta izin daripada ayah dia. Daripada wali si matilah. Saya nak puasa untuk tok syekh saya. Sehari boleh tak? Boleh, saya puasa. Kalau saya puasa tanpa izin daripada wali dia, maka tidak sah. Contohlah, orang mati tu tinggal 30 hari. Tak. Sama ada seorang tu puasa setiap hari sebanyak 30 hari ataupun kita cari 30 orang puasa hanya sehari. Kita pakat puasa 1/1/2001. Tapi yang puasa tu 30 hari. Tak. Yang puasa tu 30 orang. Yang berpuasa, individu yang berpuasa jumlahnya 30 orang. Tak. Itu juga mampu menggugurkan 30 hari Ramadan yang telah ditinggalkan oleh si mati yang dia belum sempat qada tapi ajal menemui dia dulu. Wallahu a'lamu bis-shawab. Selesai bab ni. Boleh? Cuma dalam matan tidak disebut tentang dipuasakan untuk si mati. Sebab dalam matan hanya bawa pandangan yang baru. Mazhab jadid, mazhab baru Imam Syafi'i. Sedangkan yang muktamad disebut oleh Imam Nawawi ialah pandangan yang lama, iaitu masih ada pilihan. Sama ada kita nak keluarkan daripada harta dia sehari satu cupok, tak mewakili satu hari yang dia tak puasa, ataupun kita puasakan untuk diri dia. Kita wali dia puasakan untuk diri dia walaupun tanpa izin dia, ataupun kita izinkan orang lain yang bukan kaum kerabat dia untuk puasa. Wallahu a'lamu bis-shawab. Ada soalan? Ustaz nak tanya, jika kita sebab haid kena bayar fidyah juga ke? Qada. Sebab haid kena qada saja. Sebab haid kena qada sahaja. Tapi kalau puan ataupun cik tangguh puasa tu sampai masuk Ramadan akan datang. Sedangkan ada waktu untuk qada, tak qada, malah tangguh masuk Ramadan akan datang. Yang tu kita sebut kena bayar sehari satu cupok. Contoh 5 hari kan, tak sempat qada. Mana lepas Ramadan akan datang tu 5 hari tu qada dan setiap hari tu kena bayar sehari satu cupok kepada fakir miskin. Bagi beras yang belum masuk. Carilah tahfiz mana-mana bagi. Tapi mesti yang dapat tu fakir miskin, bukan orang kaya. Tak semua budak tahfiz orang miskin. Ada yang bapak kaya pun ada. Assalamualaikum. Mana Ustaz, kalau kita tolong qada untuk si mati tapi tak tahu berapa jumlah, macam mana ya? Tak tahu berapa jumlah. Ijtihad lah. Ijtihad ni pok aku dulu ni nampaknya hari pertama dengan hari akhir Ramadan dia puasa. Maka kita dapatlah jawapan dia tu tak puasa 28 hari. Tak. Ataupun dia ni tak puasa pada hari pertama hari akhir je. Tengah tu dia pun puasa. Kita ikut apa yang kita ingat. Lepas tu kita buat kiraan, kita puasakan jumlah tu ataupun kita keluarkan sehari satu cukup daripada harta dia. Bukan harta kita. Kalau dia tak tinggalkan sebarang harta pusaka, tak wajib lah. Dan kita puasa untuk dia tu pun tak wajib. Faham tak? Sekarang ni yang wajib ialah kita keluarkan daripada harta dia. Kalau kita tak nak keluarkan daripada harta dia, barulah kita berpuasa. Barulah kita berpuasa. Wajib kita berpuasa lah ketika tu. Tapi kalau dia memang tak tinggal harta, adakah kita wajib berpuasa tu dia? Tak. Sebab kewajipan asal ialah mengeluarkan harta daripada mengeluarkan secupok makan tu daripada harta dia. Dia yang kena tanggung tu, bukan kita. Cuma sebab kita nak jimat, harta pusaka tu kita nak bagi sama kita, orang yang hidup ni ahli waris, maka kita tolong puasa untuk dia. Tolong puasa, wajib tolong puasa lah. Sebab kamu dah berpindah daripada tolong daripada keluarkan duit kepada berpuasa, maka wajib berpuasa ketika tu. Tapi asal hukumnya bila kita dah bayar, maka kita tak wajib puasa. Tapi dia tak ada duit langsung nak keluar, yang ditinggal untuk kita bayar hutang puasa dia tu, maka tak wajib kita berpuasa. Harus dan sunat kita berpuasa, ganti puasa yang ditinggal tu. Assalamualaikum Ustaz, sekiranya si mati kategori yang meninggalkan puasa secara tidak sengaja, meninggalkan puasa Ramadan sebanyak 10 hari tetapi mati pada 5 Syawal dan sempat ganti 4 hari sahaja, maka dia masuk pada kumpulan yang sempat qada atau tak sempat qada. 10 hari tinggal, Allahumma salli sayyidina Muhammad, tetapi mati pada 5 Syawal
Sempat qada 4 hari. Secara tak sengaja. Bila secara tak sengaja, Allah SWT, ni tak sempat qada. Tak sempat qada. Sebab dia mati sebelum selesai. Boleh? Dia tinggal Ramadan secara tak sengaja. Dia nak qada. Dia qada lah. 2 Syawal, 3, 4. Dan berapa hari tu? 2, 3, 4. 3 hari sempat qada. Tak. 5 Syawal mati. Jadi kita sebut dia tak sempat lah untuk qada semua tu. Jadi tak sempat waktu lah, tak ada waktu lah tu. Maka disebabkan dia tinggal secara tak sengaja, dan tidak mempunyai kesempatan waktu untuk qada, dia tak wajib qada. Dia tak kena apa-apa lah. Tak kena apa-apa. Tak perlu bayar fidyah untuk dia, apa semua tak ada. Assalamualaikum Ustaz. Untuk yang meninggal ini, adakah sama juga pada orang tua yang sudah tak mampu puasa? Kerabatnya boleh fidyah? Tak, lain. Kalau orang tu tak mampu berpuasa, dia akan bayar fidyah. Sehari secupok. Tak. Adakah wajib dia qada? Tak perlu qada sebab memang tak mampu puasa dah. Kita bincang tadi mampu puasa dan mampu qada, tak qada mati dulu. Mampu puasa, kemudian wajib qada, tapi tak qada sebelum sempat qada mati dulu. Ataupun tak qada, sedangkan mampu sampailah dia mati. Berbeza kalau orang tu tua sangat tak mampu berpuasa, memang daripada asal lagi dah tak wajib dia berpuasa, wajib dikeluarkan fidyah. Jadi kalau dia mati, tak wajib kalau fidyah tu dah selesai, dia tunaikan waktu dia hidup, tak wajib dia keluarkan apa-apa daripada diri dia. Tapi kalau ada fidyah-fidyah yang belum diselesaikan, contoh dia 10 hari dah tak puasa sebab sakit kan, lepas tu hari ke-11 dia mati, 10 hari tu belum keluar apa-apa, tak keluarkan lagi, sedangkan wajib dia keluarkan 10 cupak, maka dia ambil daripada harta pusaka lah, bayar hutang Allah Ta'ala tu kepada fakir miskin. Kedua, Ustaz, kalau kerabat tu tak fidyahkan walaupun si mati tu ada harta dan juga tak puasakan, berdosa. Yang berdosa ialah ahli waris, tak? Ahli waris berdosa. Sebab tanggungjawab tu berpindah pada ahli waris. Tanggungjawab apa? Tanggungjawab keluarkan harta si mati sebagai membayar hutang puasa yang dia tinggalkan. Boleh? Kalau tak nak keluarkan puasa, dua-dua kamu tak buat, berdosa. Dah ada takluk dengan kita jugalah, ala kulli hal, walaupun kes si mati, dia tak puasa. Tapi sebab kita ni ada hubung kait, ada manfaat yang kita dapat daripada dia, ada mudarat yang kita akan dapat daripada dia. Antara mudarat ni lah. Kalau kita tak keluarkan harta dia, tak juga puasa, kita berdosa. Kita kena keluarkan harta dia sebagai bayaran atau pengganti puasa yang telah dia tinggalkan. Faham tu? Barakallahu fikum. Saya minta maaf kalau laju syarah ni, tak habiskan bab ni. InsyaAllah pada hari-hari mendatang kita baca puasa sunat. Wallahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Barakallahu fikum.